أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, untuk memberkati majlis pada hari ini, marilah sama-sama kita membuka halaqah ilmu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, alhamdulillah, maka pada hari ini kita buka lembaran baru dengan perkara-perkara yang dituntut dalam agama kita. Salah satu kata seorang ulama sidang jemaah, apabila kita ingin berdoa, maka doa yang paling afdal, doa yang paling diutamakan, kata ulama tersebut, khairun ma tatlubuhu minhu ma huwa talibun minka. Apakah doa yang paling afdal, paling utama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari? Adalah doa yang berbentuk apa tuntutan Allah taala terhadap kita. Contohnya sidang jemaah, Allah taala harapkan kepada kita ini, kalau jadi hamba, biarlah jadi hamba yang baik. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah peluang untuk aku menjadi baik. Kalau Allah Ta'ala memulakan sidang jemaah dalam kitab suci Al-Quran itu berkaitan tentang solat, beriman kepada Allah, maka itulah doa yang paling afdal. Ya Allah, berikanlah keimanan aku, tetapkanlah keimanan aku, berikanlah peluang untuk aku mendirikan solat. Ini di antara doa yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang sidang jemaah ada orang dia berdoa kepada perkara-perkara yang tidak afdal. Ya. Asyik-asyik sidang jemaah hanya menyebutkan tentang rezeki. Tidak salah nak menyebutkan tentang rezeki sidang jemaah, tapi yang afdal kata ulama, apa perkara yang Allah Taala nak yang kamu buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal ahli jawatan kawasan masjid, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah sidang jemaah, pada kesempatan ruang yang ada, Ustaz akan berkongsi satu tajuk pada pagi ini berkaitan tentang perjalanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaah, satu pesanan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Al-Imam An-Nawawi sidang jemaah, man taraka adh-dhunub raqqa qalbuhu wa man taraka al-haram wa akala al-halal safat fikratuhu. Yang bermaksud sidang jemaah, barang siapa pada hari ini meninggalkan dosa, man taraka adh-dhunub. Hari ini sidang jemaah kita berazam pada Allah Ta'ala, kita memohon supaya Allah Ta'ala pelihara kehidupan kita. Aku dah tak nak buat dosa, aku tak nak melakukan maksiat, aku nak jauh daripada golongan-golongan yang dahulu aku terjerumus daripada lembah maksiat, kehinaan dan sebagainya. Maka sidang jemaah, amalan orang ni, keazaman orang ni, hajat orang ni sidang jemaah akan ada kesannya dalam kehidupannya.
Apa kesannya sidang jemaah? Jangan memandang daripada sudut materialistik. Bahkan pandangan daripada sudut satu anggota yang Allah Ta'ala hijab pada hari ini, namanya qalbun. Yang bila mana kata Al-Imam An-Nawawi, raqqa qalbuhu, hati kamu akan jadi lembut, hati kamu akan jadi bercahaya, hati kamu akan jadi hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah di antara peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita supaya hari ini kita bermuhasabah tentang hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari perjumpaan dengan Allah Ta'ala nanti sidang jemaah, tidak ada manfaat, tidak ada kelebihan. Allah Ta'ala tak pandang daripada sudut harta kamu. Yang kadang sidang jemaah pada hari ini kita membezakan darjat, kasta dan sebagainya. Sebab aku jutawan, aku orang kaya, aku ada gelaran dan sebagainya. Itu kehidupan dunia. Tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Begitu juga dengan keturunan. Bahkan Allah Ta'ala hanya meneliti sidang jemaah hambanya yang mempunyai hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka sidang jemaah yang pertama, inilah perjalanan seorang hamba yang patut hari ini kita perhatikan. Di antara kegagalan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dunia, apabila pada hari ini dia tidak menyedar bahawasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Info ataupun tips yang pertama, hiduplah di atas dunia, sedarlah bahawasanya kita ini setiap hari diuji oleh Allah. Allah Ta'ala akan uji kita sampai kita mati. Sehingga sidang jemaah dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua, Allah Ta'ala menyebut, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nusrullah. Adakah kamu menyangka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu nak masuk ke dalam syurga sedangkan kamu tidak diuji seperti mana orang yang sebelum ini diuji? Ada di antara mereka sidang jemaah diuji dengan kelaparan, ada di antara sidang jemaah diuji dengan pembunuhan, ada di antara sidang jemaah diuji dengan kekejaman, kezaliman orang-orang kafir musyrik. Dan itulah jalan mereka masuk ke dalam syurga. Sehingga dalam ayat ini Allah Ta'ala menitik beratkan sidang jemaah tentang keyakinan kita kepada Allah. Ala inna nasrallaha qarib. Sehingga kita menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu, pertolongan Allah Ta'ala itu sangat hampir dengan kita. Tapi nak rasa seperti inilah, ulama' sangat menekankan sedang sidang jemaah tentang penjagaan hati. Hati yang baik, kamu akan dapat rasa ini. Hati yang sejahtera, kamu akan rasa takut kepada Allah. Hati yang kamu hari-hari memerhatikan, hari ini ujian aku berkaitan hati, apa yang aku akan berdepan dengan ujian tersebut. Muamalah anggota yang paling mustahak, kata ulama, adalah qalbun. Muamalah ujian yang paling mustahak adalah qalbun. Ada orang sidang jemaah, dia muamalah ibadah dia hanya semata-mata dengan tangan. Hari ini kok mana pun aku nak sedekah, menggunakan tangannya, ya. Tapi sidang jemaah bila mana dia tidak berinteraksi dengan hati, ada orang sedekah dalam keadaan riak dan sombong. Itu bahaya. Ada orang sidang jemaah dia beribadah daripada sudut mulut lisannya, berzikir dan sebagainya, tidak berinteraksi dengan hati. Bila mana Allah Ta'ala berikan ujian, musibah kepadanya sidang jemaah, seperti mana diceritakan kisah Ummu Salamah. Bila mana Nabi SAW menasihati Ummu Salamah, sabar Ummu Salamah. Apa yang berlaku dalam kehidupan Ummu Salamah? Bila mana sidang jemaah diuji dalam kehidupan Ummu Salamah ini daripada konsep suami dan anaknya. Dalam peristiwa hijrah sidang jemaah, suami Ummu Salamah ni hilang. Dalam peperangan sidang jemaah, gugurnya syahid suami kepada Ummu Salamah ini, dah diuji hilang, satu hari dah bertemu, alhamdulillah bahagia. Bila mana masuk dalam peperangan, mendapat khabar berita suaminya meninggal dunia, mati syuhud dan sebagainya, sidang jemaah sedih lagi. Jadi Ummu Salamah ni bertemu dengan baginda Nabi SAW menceritakan, hari ini aku tak boleh hidup tanpa suami aku.
Hari ni macam mana aku nak teruskan kehidupan tanpa suami aku? Akan aku zahirkan kesedihan, hari-hari aku akan berteriak, dia kata kepada Nabi SAW. Dia nak express kan tentang dia punya sedihnya sidang jemaah. Dia kata hari-hari dia nak berteriak. Kalau dia berjumpa dengan orang, dia kata dia hari-hari nak guling dan sebagainya. Ada riwayat menyatakan. Maka Nabi SAW kata, kamu tidak bermuamalah musibah itu dengan hati kamu. Kalau kamu bermuamalah, berinteraksi dengan hati kamu, kamu tidak akan jadi seperti itu. Bahkan Nabi SAW lagi teruk ujian daripada Ummu Salamah. Ya, tidak pernah melihat wajah bapanya sidang jemaah. Nak pegang tangan ibundanya sidang jemaah hanya seketika, tidak sampai seperti mana umur kita pada hari ini. Duduk dalam keadaan yatim piatu dan sebagainya. Lagi teruk sidang jemaah. Maka Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairun minha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku ganjaran yang baik dan gantikanlah dengan musibah ini dengan sesuatu yang baik. Maka Ummu Salamah pada ketika itu menjadi tenang. Nak dapat tenang macam mana sidang jemaah? Dengan tarbiyatul qalbi. Tarbiyah tentang hati. Maka sidang jemaah, macam mana nak melembutkan hati? Yang pertama adalah kita mestilah mengetahui bahawasanya kita ini sentiasa diuji seperti mana Ustaz sebut pada mukaddimah tadi. Ingat, kita seorang hamba, bukan seorang raja. Bila mana kita seorang hamba bersedia dengan ujian, bila Allah Ta'ala beri ataupun timpakan kita dengan ujian, terima dengan hati yang ikhlas. Jangan jadi seperti mana golongan-golongan Bani Israel, yang bila mana sidang jemaah, dia ini tidak boleh menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi, sehingga dia menyebutkan wa qulna qulubuna gulf, kami hati kami ini dah dikunci. Disebut macam tu sidang jemaah. Disebut fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf. Hati kami ni dah dikunci, janganlah beritahu tentang Islam. Adakah orang macam ni? Masih lagi ada. Bila mana sidang jemaah, dia hidup dalam keadaan yang bukan seperti kita, persekitaran yang baik, keluarga-keluarga yang baik, kita hidup dalam majlis yang baik. Berbeza kehidupannya sidang jemaah, mungkin barangkali sudah meninggalkan solat itu perkara yang biasa, tidak mempunyai rezeki, terpaksa menjualkan maruah diri dan sebagainya. Apabila ditarbiyah, mari datang ke masjid, mari sama-sama kita mulakan hidup baru. Ustaz, saya ni dah hitam dah hati saya ni Ustaz, saya ni dah teruk sangat dah. Ada juga yang menyatakan Allah Ta'ala dah tak sayang saya, dia kata. Inilah di antara perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut Bani Israel. Wa qawlihim qulubuna gulf. Jangan tarbiyah kami, hati kami dah tutup. Adakah hati itu ditutup oleh Allah Ta'ala disebabkan Allah Ta'ala hendak dia itu duduk dalam golongan yang tak baik? Tidak. Kerana Allah Ta'ala menyebut tutupnya hati mereka itu adalah bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sebabkan tingkah laku dia yang hari-hari melakukan kufur kepada Allah. Sebab itu sidang jemaah kata Imam Nawawi, jangan buat dosa, kena tinggal dosa ni. Sebab dosa akan membawa kepada kekufuran, dosa akan membawa kepada kamu lupa pada Allah. Seperti mana Tuan Imam baca pada rakaat yang pertama, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan salahkan Allah, salahkan diri kamu kerana pertama langkah kamu melupakan Allah. Maka Allah Ta'ala sebut fa'ansakum anfusahum, maka akan kami lupakan kepada mereka. Justru itu sidang jemaah, kalau pada hari ini kita tidak menitik beratkan tentang penjagaan hati, muhasabah tentang qalbun kita, maka sidang jemaah Allah Ta'ala akan memberikan ancaman kepada kehidupan kita.
Apakah bentuk ancaman tersebut? Yang pertama, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati ini akan jadi keras. Kalau kita berhadapan dengan ujian, kita berhadapan dengan ibadah, kita tak jaga hati, hati kamu akan jadi keras. Hatta orang buat ibadah pun sidang jemaah tapi bukan nawaitunya kepada Allah, hati kamu akan jadi keras. Bila mana seorang pemuda sidang jemaah namanya Dhu Asudaya masuk ke dalam masjid, bila mana namanya disebut oleh para sahabat baginda Nabi SAW merupakan ahli ibadah, sehingga ada yang menyatakan bahawasanya sidang jemaah janggut Dhu Asudaya ini tidak kering dengan air wudu. Malangnya hati Dhu Asudaya ini keras. Bila mana bertemu dengan baginda Nabi SAW, kata baginda Nabi, inna wajhaka min za'za'ati syayatin. Wahai Dhu Asudaya, wajah kamu itu adanya tamparan daripada tamparan-tamparan syaitan. Ditegur oleh baginda Nabi SAW, namun hati yang keras tidak akan menerima sebarang bentuk teguran daripada manusia. Hatta yang ditegur itu adalah orang yang paling mulia. Apa yang dilakukan oleh Dhu Asudaya sidang Jumaat? Dia keluar daripada jamaah solat bersama dengan baginda Nabi. Ini namanya dah nampak boykot. Orang kita nak boykot orang kafir sidang Jumaat. Nah, tu boykot Israel tu. Ini boykot Nabi SAW. Subhanallah. Tidak solat bersama dengan baginda Nabi. Dia masuk ke dalam masjid tapi membawa satu perangai yang takabur, perangai yang riak, dan dia solat dalam keadaan seorang diri. Adakah kita mahu seperti ini? Ini di antara kondisi hati kamu sudah dikeraskan oleh Allah. Sebab itu hari ini sidang jemaah nak tahu dan kita perlu takut tentang hati kita. Sidang jemaah peganglah batu di luar sana. Ambil batu, seketul batu dan pegang. Cuba rasakan fizikal batu tersebut. Adakah lembut? Tidak, keras. Cuba baling sidang jemaah ke tingkap kereta. Balinglah. Tapi jangan baling kat tingkap kereta saya, ya. Kereta Dan Azia aja sidang jemaah, kalau baling compong petah. Tak ada tintat-tintat yang mahal ni, tak? Kita baling ke tingkap kereta. Apa yang pecah? Adakah batu tersebut? Tidak, Ustaz. Yang pecahnya cermin kereta. Betul. Kerana fizikal batu tersebut adalah keras. Tapi dalam firman Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala menyatakan kamu kena jaga hati kamu. Kalau tidak, Allah Ta'ala kata thumma qasat, kemudian kami akan keraskan hatinya. Kal hijarah, seperti mana batu yang kamu nampak di luar sana. Au ashaddu qaswah, ataupun ada mempunyai hati yang keras daripada batu tersebut. Wal'iyadzu billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita mohon pada Allah, ya Allah, kalau boleh perakhiran kehidupan aku ni, aku tak nak hati yang keras. Tanda hati yang keras, ulama menyatakan seumpama kamu membaling sesuatu kepada batu tersebut, namun balingan kamu itu, alat yang kamu baling itu akan melantun kepada kamu. Apa maknanya sidang jemaah? Kalau kita memberi nasihat kepada hati yang keras, beri sidang jemaah, masuk ke dalam hati ke tidak? Tidak, bahkan melantun kepada kita balik. Baca ayat suci Al-Quran sidang jemaah kepada dia, sidang jemaah tidak lut kepada hati yang keras, bahkan melantun kepada kita balik. Subhanallah. Sebab itu sidang jemaah ada orang yang tidak suka. Tuan-tuan Bilal ni sidang jemaah kalau boleh sebelum azan tu baca Quran ke, baca tahrim ke, sidang jemaah dia tak suka. Dia kata apa, bising Ustaz, nak tidur. Nanti saya datanglah ke masjid. Kalau boleh biar senyap, masjid ni senyap. Ada orang perangainya macam tu. Sedangkan sidang jemaah zaman-zaman terdahulu, oi, subuh ni meriah. Meriah subuh. Assalatu wassalamu alaihi. Oh, nak taramuna subuh ni meriah. Tapi zaman sekarang ada orang yang mempunyai hati yang keras, tidak suka perkara tersebut. Kuat sangatlah speaker masjid ni contoh. Sedangkan speaker tersebut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berselawat kepada baginda Nabi SAW. Jadi jawapannya mudah, itulah hatinya. Itulah hatinya. Konsert boleh,
Kalau pergi kenduri sidang jemaah boleh 7 lagu. Tak? Tak apa bising. Subhanallah. Maka sidang jemaah satu hari Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berjumpa dengan orang yang paling dilaknat oleh Allah, namanya Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun wa innahu tagha. Dalam surah Taha, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergi berjumpa dengan Fir'aun, kerana Fir'aun tu dah melampaui batas, dah derhaka. Boleh saja Allah Ta'ala turunkan bala pada ketika itu, tak payah melalui perantaraan Nabi Musa dan Harun. Boleh, sebab Allah Ta'ala maha berkuasa. Tapi kenapa Allah Ta'ala berikan kejadian seperti itu? Supaya kita ni yang hidup nampak apa hikmah di sebaliknya. Sebaliknya, yang pertama sidang jemaah adalah pentingnya berkaitan tentang nasihat. Hati orang yang sejahtera, dia berlapang dada dalam menerima nasihat. Hati orang yang baik sidang jemaah, hari-hari dia nak belajar tentang ilmu, dahagakan majlis ilmu, dengar cerita tentang ada asatizah yang datang, dia ni ada satu sifat sidang jemaah yang excited. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man talabal ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Siapa yang hari-hari menuntut ilmu, sebenarnya dia dalam kehidupannya mencari jalan untuk menuju ke syurga Allah. Wa man kana fi talabil ma'siyah, barang siapa yang kehidupannya hanya mencari-cari ruang apa yang dia nak buat daripada sudut maksiat, di manakah jalan untuk dia cari buat maksiat, kanatin naru fi talabihi, kata Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya kehidupan dia sedang mencari neraka. Maka sidang jemaah kita dapat compare, di manakah kehidupan kita. Adakah selama ni kita mendahagakan ilmu? Payah ustaz, kalau duk majlis ilmu ni berat. Bila ustaz nak habis? Kadang sidang jemaah, yang jemaah ramai datang ni, dia pilih-pilih asatizah yang keluar televisyen, asatizah selebriti ramailah. Kalau asatizah kampung ni sidang jemaah, dia tak berapa ramai sangat. Kadang dia tanya dulu, tuan imam hari ni ustaz mana? Dia tak kenal lah, tak apalah, dia nak lepak kedai kat luar. Ada. Ini di antara. Tapi kalau orang yang menjaga hati, siapa yang memberi kalam di depan, dia dahagakan daripada sudut ilmu tersebut. Maka sidang jemaah kita kembali kepada kisah Nabi Musa, Nabi Harun dan juga Fir'aun. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, jumpa Fir'aun, ceritakan dia tentang kalimah-kalimah yang lembut. Qawlan layyinan, ceritakan dia tentang Islam melalui kalam-kalammu yang lemah lembut, berhikmah dan beradab. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala, namun kalam-kalam yang lembut, orang yang diutuskan merupakan seorang nabi, berjumpa dengan seorang yang mempunyai hati yang keras, sidang jemaah, tidak lut kata-kata tersebut. Bahkan sidang jemaah, dia berinteraksi dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan, bukan daripada sudut hatinya, bahkan daripada sudut nafsunya. Sebab itu langkah yang kedua, kita nak jaga hati, jangan menegakkan hawa nafsu sebagai pemimpin. Wa wailun liman kana lahu hawaun amiran wa aqluhu asiran. Kata al-imam salah seorang ilmu tasawuf sidang jemaah, celakalah kamu apabila kamu menjadikan hawa nafsu kamu itu sebagai pemimpin. Datang orang baik tapi tidak bermuamalah dengan akal fikiran, tapi bermuamalah dengan hawa nafsu sebagai pemimpin. Hawa nafsu ni dia tak suka kita buat baik. Jangan dengar cakap dia, yang datang ni tukang sihir, yang datang ni orang yang tak betul. Hawa nafsu sidang jemaah.
maka kawal hawa nafsu, jangan sampai jadi pemimpin. Bahkan jadi apa yang pemimpin pada hari ini adalah, kata ulama tersebut, Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala menyatakan, jadilah ilmu ataupun keimanan kamu itu sebagai pemimpin. Jangan jadi perkara tersebut sebagai tawanan. Imam Yusuf Ibn Ahmad, seorang tokoh ulama, menyatakan sidang jemaah, beliau kalau nak menundukkan hawa nafsu, tiap hari beliau akan zikrullah, zikir tiap hari untuk menundukkan hawa nafsunya. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak ini bukan nak menunjukkan pada orang, aku hari ini zikir dah banyak, engkau berapa kali zikir. Bukan. Zikir hari ini banyak bukan nak menandakan bahawasanya kita ini orang yang paling mulia. Tidak. Tapi zikir yang banyak ini adalah salah satu wasilah jalan untuk kita menundukkan hawa nafsu kita. Yang kata sebahagian ulama menyatakan, musuh yang paling utama di dalam diri kamu, hawa nafsu kamu. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Kata ulama tersebut, siapa yang menyangka pada hari ini dia tidak mempunyai musuh, dia tidak perlu bermujahadah, dia tidak perlu takutkan, sedangkan di dalam dirinya adalah musuh utama adalah hawa nafsu, sebenarnya hari ini dia tidak kenal dirinya siapa. Seperti Imam Yusuf Ibn Ahmad, walaupun tidak diuji dengan kesakitan, dengan kemiskinan, dengan peperangan dan sebagainya, tapi hari-hari dia bermujahadah nak tundukkan hawa nafsu. Sebab itu istilah mujahadah dan jihad, ada ulama menyatakan kalau jihad kita lebih faham daripada konteks mengangkat senjata berperang, seperti mana hari ini tentera-tentera Islam sedang berperang dengan tentera ataupun askar-askar Zionis. Itu lebih pada sudut jihad. Tapi daripada sudut mujahadah, kata ulama, kamu sedang berperang daripada sudut hawa nafsu kamu. Nak datang ke masjid ni, ini merupakan mujahadah. Nak stay sidang jemaah dalam majlis ilmu yang tidak ramai orang pilih, ini dinamakan mujahadah. Nak keluarkan harta kita pada hari ini sidang jemaah walaupun RM1, itu dinamakan mujahadah. Nak bangun 1/3 malam sidang jemaah bukan perkara yang mudah, itu dinamakan mujahadah. Maka Imam Yusuf Ibn Ahmad sentiasa bermujahadah daripada sudut menundukkan hawa nafsu. Apa yang dia buat? Setiap hari dia akan mulakan zikrullah sebanyak 100 kali. Setiap hari. 100 kali. Dan biasa buat Ustaz, satu tasbih yang panjang tu, itu 100 kali. Macam tadi sidang jemaah kan, kita zikir subhanallah walhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tadi 33, lebih kurang 100 lah, 99 kan? Sekejap je Ustaz. Ingat, Imam Yusuf Ibn Ahmad dia akan mulakan sebanyak 100 kali. Apabila sampai sidang jemaah hampir 100 kali, dia akan meneliti daripada sudut hatinya. Satu hari sidang jemaah hatinya berbicara, sudah sampai bilangan yang ke-90. Maka sidang jemaah diteruskan zikirnya. Tak sampai berhenti 100. Kenapa? Kerana pendekatan Imam Yusuf Ibn Ahmad, hati orang yang beriman tidak akan melihat daripada sudut bilangan tersebut. Ni 90 nak habis dah, ni 10 lagi ni. Kata Imam Yusuf Ibn Ahmad, ini bukan datang daripada bisikan hati orang yang beriman. Ustaz, dan selalu buat macam tu. Maka sidang jemaah hawa nafsu perlu ditarbiahkan lagi. Sehingga Imam Yusuf Ibn Ahmad berzikir sehingga tidak berbicara hatinya. Tanda tidak berbicara, sidang jemaah terlelap seketika. Allah, Allah, Allah. Terlelap. Bangun sidang jemaah apabila melihat kiraan jumlah yang terakhir adalah sebanyak 10,000 kali zikir pada hari tersebut. 10,000 kali ulama baru dapat tunduk hawa nafsunya. Kita ni sidang jemaah bukan taraf ulama. Ustaz, cukuplah 100 dah banyak. Betul tak? Tuan Imam baca hari ni contohnya ayat yang panjang sikit. Tuan Imam boleh tak baca pendek, Tuan Imam? Janganlah baca panjang. Tak larat lah Tuan Imam.
hawa nafsu makin membara di dalam diri. Ustaz pernah ditegur senang jemaah. Tuan Imam kalau baca doa tu janganlah panjang. Kami bukan faham. Doa pun dia minta diskaun. Sedangkan sidang jemaah itu senjata kita depan Allah. Maka sidang jemaah, perhatilah di mana sudut hawa nafsu kita berada pada hari ini, dan perlu kita bermujahadah setiap hari. Baik. Yang kedua sidang jemaah, kita kena memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Tidak boleh tidak. Ini jalan kita. Tak nak hati yang keras, banyakkan ibadah, tinggalkan maksiat. Kenapa Ustaz kata kena banyakkan ibadah? Kerana orang yang tidak beribadah kepada Allah, Allah Ta'ala sebut, wa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Apa makna ghishawa? Ghishawa ini ada ulama menyatakan, kalau kita nak faham, seumpama ada penghalang di depan mata kita. Allah Ta'ala menyebut wa khatama ala qulubihim. Yang pertama, hatinya dikunci. Wa ala sam'ihim, pendengarannya dikunci. Wa ala absarihim ghishawah, pelihatannya dikunci, bahkan ada pendinding di depan pelihatannya. Maka sidang jemaah ulama menyatakan, nak dapatkan hati sejahtera, nak dapatkan kebenaran masuk ke dalam hati, jaga dua anggota badan kita. Yang pertama sam'ihim, telinga kita. Yang kedua absarihim, mata kita. Kerana dua anggota ini apabila mendapat kebenaran ataupun melihat kebenaran daripada Allah, dia akan terus masuk ke dalam hati. Nampak? Ada orang melihat apa yang berlaku di bumi Palestin, hari-hari dia menangis. Bahkan dia tidak akan tinggal doa kunut nazilah. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Walaupun jarak dia jauh, tapi hatinya terkesan. Kerana daripada absarihim, matanya, daripada sudut mata jatuhlah ke hati. Orang kata apa silang jemaah? Ustaz, dan pandang orang perempuan ni jatuh ke hati ni. Pandangan dia sampai ke hati. Tapi orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah, bahkan sidang jemaah disuruh untuk beribadah tidak mahu. Disuruh untuk beribadah tidak mahu. Seperti mana Fir'aun ditarbiahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, tidak mahu. Kerana mata dan hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu sidang jemaah, dua sifat kita boleh lihat hati kita ini duduk dalam keadaan yang selamat. Yang pertama, kata baginda Nabi, aslabuha fiddin. Qalbun, hati yang sejahtera, kata baginda Nabi, aslabuha fiddin. Dia akan tetap bersama dengan Islam. Hati yang tetap akan bersama dengan Islam. Perkara ini sidang jemaah perlu kita doa, kita mohon supaya hati kita ni sabit qulubana ala dinik, tetap dengan Islam. Banyak sejarah menceritakan tentang hati orang yang tetap dengan Islam, Allah Ta'ala selamatkan. Salah satunya Ashabul Kahfi. Wa rabatna ala qulubihim. Allah Ta'ala kuatkan hatinya. Dikejar demi dikejar nak cari pemuda Kahfi ni sidang jemaah. Kenapa tidak mengaku Tuhan yang pemerintah negara tersebut sedang anuti, dia tak nak ikut sama-sama. Bahkan dia menyebut Allahu Rabbi, Allah Ta'ala adalah Tuhan. Bahkan dia lari, dia terpaksa meninggalkan keluarganya, dia terpaksa meninggalkan pekerjaannya, melari sidang jemaah. Tapi hati yang tetap dengan agama, Allah Ta'ala selamatkan dengan kekuasaan Allah. Hari ini kalau hati kita tetap dengan agama, sidang jemaah jangan takut, innallaha ma'ana. Peristiwa Gua Thur, Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada seorang orang daripada tentera kafir Quraisy dan jemaah, merupakan orang jahiliah, yang merupakan seorang yang pakar ilmu jejak langkah ni. Orang kata ilmu qiyafatul athar. Dia ni pakar daripada sudut jejak langkah manusia ni. Sehingga orang ambil dia ni, cari mana Nabi SAW. Last kali memang dia kata, tapak kaki Nabi last kali dekat depan Gua Thur. Di dalam itu ada dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Apa Saidina Abu Bakar, ya Rasulullah, macam mana keadaan kita? Tapi hati Nabi SAW tetap dengan Islam. Kok mana pun tidak akan menggadai maruah dengan Islam. Kok mana pun sidang jemaah tidak akan menggadaikan nyawanya hanya semata-mata kepentingan kafir Quraisy. Tidak. Hatinya tetap dengan Islam. Apa jawab Nabi? Wahai Abu Bakar, sekiranya kita hari ini berdua, yang ketiga adalah Allah, apa perlu kamu takut? Diselamatkan sidang jemaah. Sejarah yang kedua, Allah Ta'ala meninggalkan kepada kita sejarah sidang jemaah. 10 orang kafir Quraisy dah menanti dengan pedangnya di depan rumah baginda Nabi SAW. 10 orang dah tunggu di depan. Nabi keluar, dia akan pancung. Nabi keluar, dia akan pancung. Tapi apa yang berlaku sidang jemaah? Nabi tetap di dalam rumahnya. Dalam riwayat menyatakan sempat membaca qalbun Quran, hati Quran, iaitu surah Yasin. Apabila sebelum keluar sidang jemaah, Allah Ta'ala takdirkan 10 orang itu mengalami mengantuk yang luar biasa. Mengantuk sangat. Terlelap. Dan Nabi keluar dengan selamat. Ustaz, ini ceritakan tentang Nabi. Nabi ada syafaat. Sidang jemaah, Allah Ta'ala tidak takdirkan sesuatu dengan perkara yang sia-sia. Walaupun itu terjadi kepada golongan yang dinamakan sebagai mempunyai mukjizat, syafaat dan sebagainya, Allah Ta'ala tinggalkan supaya hati kita ni hidup dengan Allah. Keyakinan kita ni bertambah dengan Allah. Selagi mana aku berdamping dengan Allah, aku tidak takut. Ini yang kita nak praktiskan pada hari ini. Nak dapatkan macam ni, man tarakadz dzunub dahulu. Hari ini kena berazam, jangan dah buat dosa. Hari ini kena berazam sidang jemaah, aku dapat Islam ni kena sungguh-sungguh. Aku solat ni kena betul-betul. Imam Syaiban ditanyakan sidang jemaah oleh seorang, apa hukumnya kalau aku solat dalam keadaan lupa rakaat? Dia solat, dia lupa rakaat. 3 ke 4? Maka sidang jemaah, Imam Syaiban rahimahullah ta'ala menyatakan, kalau mengikut daripada mazhab aku, akan aku sebat orang tersebut. Sebat? Hari ni Tok Imam sini ada buat tak sidang jemaah? Tak ada dah. Imam kita baik. Tapi Imam Syaiban sidang jemaah dia sebat. Kenapa Imam Syaiban nak sebat? Kerana Imam Syaiban menyatakan tidak wajar bagi seorang hamba yang menikmati kenikmatan daripada Tuhannya, yang menikmati kehidupan yang bahagia daripada Tuhannya, sedang menghadap Tuhannya pada ketika itu melupakan Tuhannya. Kita bukan nyanyuk sidang jemaah. Tak nyanyuk. Cumanya kita solat dalam keadaan yang main-main. Sebab itu ulama kata sebelum nak solat, kena bersedia dengan solat. Bersedia dengan solat ni apa? Bukan setakat wuduknya, bahkan bersedia daripada nawaitunya. Oh, niat usolli fardu subhi, senang je ustaz. Bukan setakat itu. Nawaitu sidang jemaah, kita kena masuk daripada apa yang sedang kita buat ni. Bukan apa yang kita lafazkan. Apa yang kita buat sekarang ni? Oh, aku sedang solat berdepan dengan zat yang menciptakan aku. Berbeza dengan orang yang hanya melafazkan usolli. Betul tak? Bahkan dia menghayati apa yang aku kena buat pada hari ini. Aku sedang solat menghadap Tuhan, zat yang menciptakan aku, yang mengetahui sejauh mana amalan aku, yang mengetahui sejauh mana keburukan aib aku. Aku tak boleh main-main ni. Tapi kalau kita sidang jemaah hanya melafazkan, tapi kita tidak merasai lafaz tersebut, maka takbir sehingga innaka hamidum majid, solat kita ini terbayang-bayang perkara yang tidak bermanfaat. Maka Allah Ta'ala sebut fawailun lil musalli. Celakalah kamu wahai orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun. Maka sidang jemaah, sebab itu Nabi SAW kalau ada apa-apa perkara, Nabi akan solat. Idza hazabahu amrun zahaba ila salah. Kalau ada musibah, ada perkara-perkara yang runsing, ada perkara-perkara yang buntu, Nabi tak mengadu dulu kat orang. Nabi tak update kat WhatsApp.
Nabi tak kecoh sidang jemaah, tapi Nabi ambil wuduk, berinteraksi dengan Allah. Ustaz ulang sekali lagi, adakah Nabi tinggalkan perkara tersebut hanya kepentingan Nabi? Tidak sama sekali. Tapi Nabi tinggalkan contoh untuk kita. Kalau ada beberapa perkara sidang jemaah, berinteraksilah dengan Allah dalam solatmu. Ya, jaga solat baik-baik. Dan sidang jemaah, solat yang berkualiti juga akan dilihat daripada selepas kita mendirikan solat. Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat orang yang baik akan menjadikan dirinya terhindar daripada perkara fahsya'i wal munkar. Solat orang yang baik. Jadi ustaz, kalau saya solat ni buat perkara fahsya'i wal munkar, solat lagi dalam keadaan kamu kena memperbaiki solatnya. Jangan solat seperti mana orang munafik. Allah Ta'ala menyebut, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik ini kalau mendirikan solat, dia mendirikan solat dalam keadaan malas. Kusala. Malas. Orang yang excited dengan solat, dia akan datang awal. Pakai pakaian yang terbaik, masuk dalam masjid. Ini semua perintah dalam Quran ni. Sidang jemaah. Kemudian sidang jemaah, orang yang bersedia dengan solat, dia akan jaga kedudukannya pada saf yang pertama. Dalam satu hadis yang sahih kata baginda Nabi, Lau kana ya'lamun nas ma fi nida wa safil awal. Kalaulah manusia itu tahu ada kebaikan pada seruan azan dan pada saf yang pertama, kalau nak dapatkan kebaikan tersebut terpaksa daripada sudut mengundi, membuat undian, dia terpaksa dan dia akan buat undian tersebut. Hari ini alhamdulillah tak macam kita PKP dulu. Tuan Nazir Masjid beritahu nak masuk dalam masjid ni hanya 50 yang terawal. Beratur kita yang pertama. Dapat hari ini sidang jemaah kita nombor yang 51, mengayu dengan Tuan Nazir. Tuan Nazir seorang di Nazir, tolonglah nak masuk masjid lah. Pada ketika itu Allah Ta'ala dah beri dah peringatan. Ditarikkan nikmat, wa idza masanna sadurun da'ana rabbahu. Apabila diberikan musibah, ramai orang berteriak, ya Allah bantu, bantu, bantu. Nak masuk masjid ni. Tak boleh Tuan Nazir kata 50 orang je. Ada orang melabelkan ini masjid orang Yahudi lah, masjid orang Freemason lah, sidang jemaah. Subhanallah. Sedangkan hakikat ujian itu datang daripada Allah. Apabila dibuka, tidak ada peraturan, diangkat, dilonggarkan, sidang jemaah, masuklah. Apabila diberikan nikmat, thumma idza qawwalnaku ni'matan min ma nasiya ma kana yad'u ilahi min qabl. Allah Ta'ala kata, orang yang beria tadi dia lupa balik apa yang dia doa sebelum ni. Tuan Imam kata, penuhkan saf yang pertama, penuhkan saf yang pertama. Dia degil duduk saf yang kedua. Nah, bahkan dipanggil orang yang di hujung slide dong, dek masuk saf pertama. Sedangkan dia boleh masuk saf yang pertama. Kerana apa sidang jemaah? Dia tak tahu fadilat besar berada pada saf yang pertama. Jadi solat yang berkualiti, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupannya akan dilapangkan daripada sudut keimanan. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Siapa pada hari pertemuan dengan Allah dalam keadaan berdosa, banyak buat dosa, fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Baginya adalah neraka jahanam yang dia tidak akan mati di dalamnya. Sebab itu hari ini tidak berbaloi kalau kita buat dosa. Sebab apa yang menanggung tu kita. Apabila kita menanggung dosa, sidang jemaah, Allah Ta'ala dah beritahu, duduk dalam neraka, la yamut, kamu takkan mati. Cuba kita tengok hari ini orang yang terseksa dengan ujian, dugaan dan sebagainya. Kita berilah sidang jemaah, orang yang mati dalam rumahnya terbakar, kita nampak seperti mana diseksa dah. Berteriak, panas, tolong, tolong, panas. Tiba suaranya terberhenti, tak dengar. Sebab apa? Dia dah mati. Kan? Tapi dalam neraka tak macam tu. La yamutu fiha. Dia dibakar sidang jemaah, dia tak mati. Sebab Allah Ta'ala nak beri rasa seksanya. Halus sangat. Sebab itu kesimpulan pada hari ini, yang pertama,
berjaga-jaga saat kita diuji dengan kehidupan. Jangan jadi seperti mana orang kafir, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Orang kafir ni apabila diberikan kehidupan, dipanjangkan umur, dia kata ini yang terbaik buat aku. Dipanjangkan umur, diberikan kehidupan, dia rasa bermegah dengan kehidupannya yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak jadi macam ni. Kita nak jadi orang yang sidang jemaah diberikan panjangnya umur, makin baiklah amalan kita. Innama wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lakum liyazdadu ithma. Orang kafir itu apabila dipanjangkan umurnya, bertambahlah dosanya kepada Allah. Jadi hari ini manfaatkanlah masa umur kita yang Allah Ta'ala beri. Jangan sesekali kita melakukan perkara yang sia-sia, kerana peluang hidup di dunia hanya satu kali. Yang terakhir pada hari ini sidang jemaah, wa asfaha fil yaqin. Hati orang yang sejahtera, orang yang baik, kata baginda Nabi, hatinya tetap teguh dengan keyakinan kepada Allah. Bukan setakat dia mengakui agama dia adalah agama Islam, bahkan hatinya sidang jemaah tetap teguh bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam awal surah Al-Ankabur, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka apabila dia menyebut nama ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata, sedangkan dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala pasti akan uji keyakinan hati kita. Maka sidang jemaah, banyak di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku sidang jemaah. Contohnya Siti Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Sebab itu hari ini sidang jemaah jangan takut. Aku tak boleh berjaya sebab ayah aku ni bukan orang masjid. Jangan. Aku ni tak tahulah masuk ke syurga ke tidak ni. Suami aku ni bukan dirikan solat. Jangan. Keberjayaan kita itu bergantung pada diri kita. Dibuktikan oleh Siti Asiyah hidup bersama-sama orang yang paling jahat, iaitu Fir'aun. Maka sidang jemaah apabila diazab oleh suaminya sendiri, dihempakkan batu yang sangat besar, diikatkan dia, sidang jemaah dihempakkan jatuh kepada mukanya hanya sebabkan dia menyebut Allahu Rabbi. Hatinya tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulihan, pada hari ini, di kesempatan yang Ustaz ada pada hari ini sidang jemaah, seperti yang Ustaz sebut tadi, kebahagiaan kita terletak kepada hati yang sejahtera. Kebahagiaan hati juga sidang jemaah apabila Allah Ta'ala menyebut istajibu lillahi war rasul. Reaction hati kita macam mana apabila diseru dengan seruan Allah dan Rasul. Tengok reaksi hati kita. Walaupun hari-hari kita mendengar seruan azan Allahu Akbar sampai habis, tengok reaksi hati kita macam mana. Ada orang sidang jemaah dengan azan tersebut, dia masih lagi mendahulukan hawa nafsu. Makan lagi penting, tengok movie lagi penting, duduk dalam kegelapan dunia lagi penting. Tapi hati yang orang reaksi dengan azan, dia tinggalkan perkara tersebut. Dia akan tinggal fas'au ila zikrillah. Dia akan bersegera kepada kata-kata ataupun suruhan Allah. Sebab itu kadang-kadang kita pun pelik. Pergi ke tanah suci, menunaikan ibadah umrah. Macam mana kita boleh excited macam tu sidang jemaah? Dengan seruan azan, cepat, jangan lambat. Kalau lambat, solat kat belakang. Bahkan sidang jemaah ada orang boleh khatam 30 juzu di tanah suci. Kita nak aura tu lah. Balik ke rumah sidang jemaah, balik ke sini, wa asfaha fil yaqin. Aku yakin sebab aku pernah buat kat dulu, kat tanah suci. Kat sini pun kita boleh buat. Jangan tinggal kita berdoa pada Allah. Hari ini sidang jemaah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasalah diperbaiki. Mudah-mudahan sidang jemaah kita ni tergolong dalam golongan yang mensyukuri nikmatnya, yang sedar akan bahawasanya segala yang ada apa pada diri kita ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedar juga sidang jemaah, satu hari nanti Allah Taala akan ambil nyawa kita, Allah Taala akan hisab kita. Maka banyakkanlah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudah-mudahan kehidupan kita berjaya dunia dan akhirat. Cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan Allah Taala berkati apa yang kita bincang pada hari ini.
Yang kurang itu daripada kelemahan diri Ustaz mohon ampun dan maaf. Sebelum Ustaz tinggalkan majlis kita pada hari ini, sedikit ta'aruflah sidang jemaah ya. Sebab kita ni baru pertama kali kenal. Maka nama diberi Muhammad Nasrul Arif bin Roslan. Sidang jemaah boleh panggil Imam Nasrul lah. Ustaz berkhidmat di Masjid Bandar Instik lebih kurang dah 3 tahun. Sahabat kepada imam kita ni lah, Imam Syafruddin sidang jemaah, lahir di Terengganu, umur 30 tahun, sudah berkahwin. Kadang kalau kita tak cerita ni takut orang tanya, imam tu dah kahwin ke belum? Jadi kita dah kahwin lah sidang jemaah ya. Jadi sidang jemaah itu sahajalah. Kalau ada rezeki kita bertemu lagi. Apa yang kita bincang mungkin nampak perkara yang simple, tapi impaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Jaga hati baik-baik. Ingat kita hamba yang sentiasa diuji oleh Allah, maka jangan gagal dalam ujian tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ja'alna min ahlil barakah wa ja'alna min ahlil maghfirah wa ja'alna min ahlil ibadah wa ja'alna min ahlis salamah وجعلنا من أهل الجنة الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا وما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis pada hari ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami hidayah-Mu ya Allah. Pimpinlah hati kami seandainya kami lupa untuk mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tegurlah kami sebelum kami dijemput dengan kematian ya Allah. Berikanlah peluang untuk kami bertaubat kepada-Mu ya Allah. Dampingkanlah kami dengan golongan-golongan yang Engkau redai ya Allah. Jauhkanlah daripada kehidupan kami golongan yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan ihsan-Mu ya Allah. Pandangkanlah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada pertolongan lain, hanya kami memohon hanya pertolongan daripada-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Permudahkanlah jalan kami untuk menuju ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesali apa yang kami buat sebelum ini ya Allah. Maka halalkanlah segalanya ya Allah. Ampunkanlah segalanya ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.